Okey, untuk projek kali ni motor daripada standard yang aku nak modi kepada spek 70mm daripada Tobaki. Jom layan video aku sampai habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel K Racing Team. Okey, untuk video kali ni kita ada projek baru untuk Y15. Ni motor yang bakal kita akan projekkan lah. Motor ni datang dengan motor standard, betul-betul standard. Cuma owner ni tukar exhaust saja. Untuk pengetahuan korang, motor standard tanpa tukar issue, korang nak tukar benda lain, contoh exhaust, okey, korang wajib dyno. Bila korang tak dyno, tukar exhaust terus, memang akan infect sikit pada enjin, okey. Tapi motor ni kita tak guna spek yang sekarang. Kita akan ubah spek dia jadi 72 jack 4.65, okey. So barang-barang apa nak pakai, kejap lagi aku akan kongsikan dengan korang. Enjin full semua standard, cuma exhaust saja. So dia pakai exhaust daripada Espada. So macam ni sebenarnya bahaya agak bahaya sikit sebab dia agak berisiko. Kalau kata jadi apa-apa, FR tak cun sangat, boleh putus, terlalu panas, minyak tak cukup, FR tak cun lah, senang kata. Okey. Jadi motornya sekarang ni keadaan dia macam ni. Okey. Standard habis, cuma make-up luar je macam sport rim. Okey, jom kita tengok motor ni nak pakai barang apa. Okey, jadi ni dia Y15 yang kita nak pakaikan barang-barang dia Tobaki. Okey. So ini adalah crankshaft jack 4.65. Korang pun dah tahu sebab aku dah banyak dah buat spek ni. Dan untuk barang yang kedua ni, gearbox 6 speed. Okey. Gearbox 6 speed. Tobaki datang sekali dengan boom full set. So enduro Ashoka, fuel pump racing, throttle body 40mm, intake oil pump racing, timing gear adjustable, rantai kecil untuk jack 4.65. Kalau root 102 biasanya 99. Cover ni yang jenis ada bearing kat tengah tu. Water pump racing, dimension guard, motor starter racing. Kereta yang aku pilih 250cc sebab kita dah pakai fuel pump racing ni. Bar dia dah tinggi, contoh dalam 4.5 ataupun 4 bar. Sesuai lah pakai 250 ni. Blok 70mm, blok ni yang tambah 8. Kita boleh pakai yang tambah 6 ataupun tambah 4 untuk 4.65. Tapi memang sengaja aku pilih yang tambah 8 supaya lebih selamat. Head 2427. So untuk spek 70 ni, dia ada dua pilihan size valve yang sesuai untuk korang ambil. Korang boleh ambil 2528, korang boleh ambil 2427. Ikut pada korang punya setting masing-masing. Lepas tu radiator racing sememangnya diwajibkan untuk spek-spek besar. Kalau tak, habis overhead. Aku ambil special 8 ataupun 9. So yang ini kita standbykan dulu 8 sebab ini yang second. Yang penting dapat masuk je dulu. Valve aku pakai valve daripada IKK. Lebih tahan panas lagi. IKK punya screw tiang. Yang ini bestnya sebab dia size 12. Okay. Tak lupa valve spring. Valve spring 3.2. Okay, jadi ini semua barang-barang yang kita akan pakai dan masuk dekat motor dia nanti. Masih ada juga barang yang kurang. Contohnya macam camshaft. Cam tak ada. Bearing cam tak ada lagi. Dan lagi satu yang paling penting lah, tak lupa, di motor ni masih menggunakan issue standard. Jadinya aku nak kena lari sekejap untuk dapatkan issue racing. Kita akan pakai issue apa kejap lagi, korang stay tune je. Jadi aku rasa aku tak sabar untuk barai motor tu. Sementara barang dah ada, kejap lagi aku akan minta runner untuk dapatkan issue ataupun barang-barang mana yang aku perlukan. So kita sambung barai motor dulu. Jadi aku dah baraikan habis. Sekarang ni kita dah ikat semula, aku ikat 2 skru je. Kita ready untuk hantar machine shop nak korek dalam 78 ataupun 79. Tapi kita tetap nak kena buat kira-kira juga. Maksud aku nak kena ukur slip dia berapa mm, slip luar dia dekat blok tu, okey. Ada beberapa barang kita kena pakai semula lah. Kan kita nak convert kepada 6 speed. Dia punya ketam dia ni kita akan pakai semula. Dan dia punya shaft untuk ketam. Dan kita perlukan juga wasir dekat gearbox ni. Yang ini kita kena buat kira-kira lah. Sekejap lagi aku akan kongsikan dengan korang macam mana cara nak kira-kira dia. So kita tengok bahagian kelas dia pula. Mungkin aku akan belikan SYS punya hyper class. Dia datang 6 spring. So lebih grip, susah sikit lah nak slip. Kelas plate original ni masih lagi elok, tak rosak. Kemungkinannya aku beli tukar kelas plate, beli skeping lagi, pakai 5 plate ataupun kekalkan 4 tapi pakai 6 spring. So kita tengoklah nanti macam mana. Lepas tu dekat bahagian sarang kelas dia pula, standard lah. Ni memang kita tak dapat nak lari daripada bendalan ni. Mesti akan ada ribet macam ni. Ribet dia dah goyang. So damper dalam dah kena tukar. Tapi aku dalam pemikiran aku sekarang ni, sama ada nak tukar ataupun nak beli sketul, ikut pada owner. Aku kena roger dia dulu, pastikan bajet dia ada dulu lah. Sebab kita tak boleh nak tukar barang sesuka hati, kena tanya owner dulu. Ok, so motor dia sekarang ni nak mudahkan kerja aku barai macam ni supaya bahagian kotak angin senang. Kejap lagi kita nak buka tank untuk tukar fuel pump pun senang. So aku barai habis, so senang kerja kita. Ok, so blok dia ni korang kena kira lah berapa slip luar dia. Ok, so slip luar dia sekarang ni lebih kurang 77, okey, 77. Dia 76.5 lah lebih kurang. So aku boleh buat 78 ataupun 79, tapi better aku buat ngam-ngam je lah 70. Aku buat 79 lah, extra. Kang bila-bila dia nak buat 72mm ke, dah senang. Biar extra sikit tak apa. Tapi crankcase tu agak tipis lah. Selama yang aku buat 79 ni memang tak ada masalah.
crankcase korang crack ke apa, sebab tiang 4 ikat pun ikut pada tok rent lah. Tak boleh main bantai je. Kalau main bantai kemungkinannya ada risiko untuk pecah enjin ataupun tiang kau punya tiang untuk ikat head tu akan loose ke apa, memang banyak kemungkinan. Case dia sekarang dah siap dah semua. Machine shop pun dah korek siap-siap. Aku buat dalam 78. Lepas tu crankshaft semua aku dah masukkan siap-siap. Sekarang ni bahagian gearbox, okey. So ni gearbox dia aku dah buka dah daripada kotak dia, dah keluar daripada kotak dia. Okey, so ratio dia kejap lagi aku tunjukkan dekat korang. Cumanya kat sini dia punya gearbox ni dia datang untuk LC 5 speed sekali dengan Y15, okey. So bila untuk LC 5 speed ada starter kaki. Ada starter kit, okey. Bila ada starter kit mesti dia akan ada longkang ni dengan klip macam ni. Dia akan ada klip, ada longkang ni, ada lubang ni. Untuk Y15 V2 dia tak ada starter kit. Jadinya lubang ni menyebabkan oil pressure yang pergi ke gearbox akan kurang. Oil pressure akan bocor dekat sini. So lubang ni kita kena tutup lah. Cara aku tutup biasanya aku akan welding saja. Welding sikit, lepas tu kita grinder semula. Itu je lah yang wajib ditutup pada gearbox andai kata nak masuk dekat Y15, okey. Okey, jadi ini hasil dia lepas pada aku dah tap tutup lubang dia. Lepas tu aku grinder semula bagi cun-cun. Okey. Dah tu semua korang cuci bagi cun-cun, korang kena try dulu dekat crankcase, okey. Try dulu masukkan dekat crankcase dia ni, masuk kat bedding dia. Kalau dia dah ngam macam ni, baru boleh terus pasang, okey. Okey, so untuk enjin tengah dia dah siap pasang. Cumanya kat sini bahagian kelas je lah yang ada dia kita nak kena ubah sikit, okey. Dia datangkan dia punya bom ni, kedudukan ni memang betul dah ada, tapi dia sangat-sangat sesuai guna star dia ni, bintang dia ni yang Y15 V1. So ini yang V2. Dia ada perbezaan sikit lah kalau korang tengok kat sini. Nampak? Yang ni yang V2 macam ni. Dia punya ni ada kelainan sikit lah dia orang buat. Kedudukan dia punya key untuk star dia ni pun lain. Kalau free gear kat sini, ni pun sama kat sini. Yang ni kat sini silang. Yang ni duduk lubang yang sama, tapi satu lubang kat atas. Maknanya dia tak boleh nak pakailah bintang yang V2 ni. Korang kena dapatkan bintang yang V1 dan PNP. Dan kat sini dia ada lagi 4 lubang. So 4 lubang ni korang kena cari dekat mana kedudukan free gear yang paling cantik. Okey. Cara aku biasanya aku akan masukkan dia gear 1. Okey So ni lubang dia, kita masuk dulu. Okey, ini adalah free gear macam ni kan. Okey. So gear 1 kat sini, betul? Ni gear 1. So ni dah masuk gear 1. Ni korang tolak je paling habis. So kedudukan gear 1 kat sini. So nak dapat free gear kat sini, okey. Kita check dengan ni. Sub ni tahan, pusing. So dah free gear. So itulah kedudukan bintang dia ataupun key dia yang sepatutnya. Kalau korang ambil yang ni, korang tak akan dapat free gear tu, dan korang tak akan dapat duduk dia kedudukan bintang dia yang sebenar, okey. Kedudukan bintang dia yang sebenar kalau pada setiap gear dia akan duduk dekat sini. Pada setiap gear dia akan duduk kat sini. Dekat longkang sini, kat longkang sini, kat longkang sini. Kalau kau tersalah masuk, korang akan dapat dia masuk kat sini. Masuk aku lebih kurang macam ni. Gear 1 tapi dia kat sini. Korang dapat macam ni. So macam ni tak boleh sebab kedudukan yang sepatutnya dalam ada gear mesti kena duduk dekat dalam ni, bukan dekat ujung bintang, okey. So ni kedudukannya dah cun lah. Dan lagi satu, skru bintang ni dia agak sensitif. Kalau korang nak buka dia pun korang kena berhati-hati. Pastikan linking korang tu cun-cun sebab dia mudah rosak. Jadi biasanya aku akan tukarkan yang kepala skru berbunga lah. Dan jangan lupa letak Loctite supaya dia lebih tahan. Okey, untuk bahagian dalam ni aku lupa nak cakap dekat korang, balancer original ni korang tak perlu potong, ataupun macam mana korang dapat crankshaft aftermarket yang ada, korang jack 4 ke atas je, mungkin dah ada yang nak kena potong, okey. Sebab Tobaki datangan crankshaft ni adalah PNP, maknanya memang tak ada sangkut langsung. Ni okey, jom. So korang boleh tengok bila dia punya crankshaft lalu root tu tak ada sangkut langsung. So kat sini ada extra lebih kurang dalam 2mm ataupun 3mm lagi. So memang tak akan ada sangkut antara crankshaft dengan balancer. Balancer korang tu korang boleh pakai yang original saja. Tak perlu gosok-gosok.
So crankshaft ni memang sangat-sangat PNP. Okay, so untuk bahagian kelas dia tak ada apa dah, tinggal pasang saja. So kejap lagi kita akan masukkan oil pump pro daripada Tobaki ni dengan hyper class 6 spring daripada SYS. Okay, so yang ni datang 6 spring, tapi kita tak akan pakai lah spring yang dia bagi ni, sebab spring yang dia bagi ni agak lembut. Motor ni spek besar. Mungkin korang kalau motor standard korang boleh PNP je pakai spring yang ada. Okay, jadi kejap lagi aku akan kawinkan dia dengan spring yang paling bangsawan ni. Dia tak berapa bangsawan, cuma kekerasan dia yang bangsawan. Sebab keras dia kalau Super King yang color ni korang mesti tahu punya keras dia macam mana. So kita akan sulamkan dengan spring class yang tak berapa nak keras dengan yang ni, maksudnya silang-silang, supaya kekerasan yang kita nak tu ngam-ngam lah. So motor ni insyaAllah tak akan slip. Clutch plate, okay, untuk clutch plate aku masih kekalkan lagi clutch plate dia yang original. So motor ni masih jalan 4 keping. Okay, so kita cuba dulu, tak nak lengahkan masa lagi. Jom kita pasang sebelah clutch. Okay, so engine ni sekarang aku dah naikkan dekat motor. Okay, so dia punya throttle body aku dah ikat siap-siap. Motor starter daripada Tobaki ni aku dah siap pasang. Dan kat sini aku nak kongsikan dengan korang, bila korang dah pakai special tebal macam yang aku pakai ni, Ashoka 8mm ketebalan dia. So lubang yang dekat head ni memang akan lari. Mana-mana motor jet root untuk Y15 mesti lubang ni lari bila dah jet root, bila dah letak special tebal ataupun blok panjang. Okay, so kat sini aku mark je, kita tebuk, korang tarik saja 8mm ke sini marking, punch pakai paku steel. Lepas tu korang boleh tebuk. Lepas tu pastikan lubang dia besar sikit lah supaya ada extra. Waktu korang bawa naik enjin, lubang ni memang akan dapat ataupun tak dapat, korang tarik sikit, dia mesti boleh masuk punya. Yang gosok ni supaya ada ruang waktu head tu nak keluar. Bila ada ruang head nak keluar, tak adalah sanggup, sebab body ni asal dia dekat depan ni je. Kalau kata 8mm ke atas memang dah wajib buat, sebab sesetengahnya ada customer yang datang dia buat kat tempat lain kan, aku nak buka tersangkut, body. So cara aku memang aku akan buat macam tu supaya senang nak buat top set nanti, tak perlu turun enjin. Okay, satu lagi dekat bahagian kiri ni dia punya clutch cover yang daripada Tobaki yang ada bearing yang aku dah masukkan. Dan dia punya cover ni biasanya aku pakai cover standard je, sebab ada kebanyakan cover yang alloy tu tengah dia ni akan sangkut dekat bearing. So benda tu boleh tertanggal lah, tersangkut dekat bearing ataupun dekat skru yang agak timbul sikit tu. So motor starter dia pun semua dah pasang. Sebelah magnet ni memang kita tak delay, tak ada buat apa.
memang auto PNP saja. Dan satu lagi untuk pakai gearbox 6 speed, dia punya apa speed sensor dia. Okey, untuk speed sensor dia, kalau kau perasan kat sini dah tipis. Okey, nampak? Ni dah tipis, betul-betul tipis sebab kita gosok supaya sensor ni turun lagi ke bawah. Sebab dia baca dekat gear biasa yang asal tu dekat gear 5. Jadi ni gear 5 dia dah kecil, jadi dia terpaksa turun lagi ke bawah. So kita kena turunkan lah, potong. Macam gambar yang korang nampak sekarang, aku potong dah tipis, asal dia tebal. Sensor tu aku grinder, pakai grinder je supaya dia agak tipis sikit lah. Macam gambar yang korang nampak ni, okay. So dah tipis tu dia akan automatic turun ke bawah. Dia dapat baca untuk jalankan korang punya speed sensor, okay. So bahagian kiri semua dah siap, throttle body pun dah pasang. Lagi satu korang kena alert dah kat sini. Sebab dia punya kedudukan kabel ni, dia akan ngam-ngam je. Sengaja aku tak pasangkan cover head atas ni disebabkan aku nak tengok minyak hitam naik atau tak, okay. So motor ni akan guna issue NLK. Cuma yang NLK tu tak sampai lagi, runner on the way nak hantar ke sini. So aku cuba dengan issue UMA M9 yang terbaru, okay. Okay, aku cuba hidupkan motor ni dengan issue UMA M9 yang terbaru. Yang ini dia dah tak pakai billing, dia pakai wireless. So memang senang je nak kenal. Dia ada VVA control. So dia boleh control korang punya VVA nak buka VVA tu dekat berapa ribu RPM, 8,000 ke, 7,000 ke, 5,000 ke, boleh control. So memang jarang-jarang kita jumpa isu yang ada function macam ni. Function dia ni hampir sama dengan eraser. Memang ikutkan bangsawan lah sistem yang ada dekat isu ni. Ini just untuk hidup saja sebab dia dikatakan PNP untuk spek 57 ataupun spek-spek kecil memang PNP lah. Dan dia ni boleh jalan juga auto tune. Kita boleh pasang FR wire semua, boleh jalan auto tune. Okey, untuk pengetahuan korang juga, isu UMA ni dia punya chip-chip dalam dia memang susah sangat nak rosak. Melainkan bila ada masalah wiring, short ataupun sebagainya. Bila korang besarkan fuse tak blow, mungkin dia akan blow dekat isu. So sebab tu fuse korang kena berhati-hati. Kat fuse tu, diorang dah labelkan kalau kata 7.5, korang tetap kena pakai 7.5. Tak boleh nak besarkan fuse tu sesuka hati. Contoh 75, korang letak 10 ataupun 15. Sebab andai kata bila ada berlaku short ke apa, dia tak blow kat fuse, benalan ni blow kat dalam ni, memang korang makan modal. Memang sakit sangat-sangat. Okay, so kita cuba running. So kita cuba crank guna isu UMA M9 ni untuk pastikan minyak hitam naik lah. Sebelum tu kita kena tuang dulu minyak hitam dia. Okay, biasa aku guna Castrol Power 1. Castrol Power 1 ni aku ambil yang 10-40. Lagi satu sebab enjin ni masih baru, so aku pilih yang ringan lah, tak terlalu ikat sangat. Dan aku suka sangat minyak hitam ni disebabkan Castrol Power 1 ni wangi, sangat-sangat wangi, dah macam minyak wangi. Elakkan korang ambil benalan ni, korang spray kat korang punya badan je. Okey, jadi percikan minyak hitam dia memang sangat-sangat kuat sebab motor ni baru je hidup. Minyak terus sampai dekat atas. So cara nak check dia dengan baik, lagi nampak nyata lah orang kata kan. Sampai je dekat rocker arm ni dengan cepat, maknanya memang dah cun-cun lah tu. Maknanya pressure minyak hitam yang sampai tu, dia tak perlukan masa dalam beberapa minit untuk naik. Berapa second je aku tunggu terus bersepah. So okey, sekarang ni kita nak masukkan exhaust. So exhaust yang kita pakai, exhaust daripada Red Leo. Yang ini 3538, ikutkan tak ngam. Yang paling ngam adalah 3842. Tapi mungkin aku akan tukarkan mini full dia 38 straight kot. Sebab kita ada mini full 38 straight, cuma belum sampai lagi. Okay. Dan satu lagi untuk gasket dia, aku ambil gasket daripada Ashoka yang V Pro. So gasket yang V Pro ni dia kecil macam ni. Bila masuk dekat sini, korang boleh tengok dia tak mengganggu flow. Lubang exhaust angin dia ni, belah exhaust ni tak akan terganggu sebab dia duduk cantik macam tu. Okay, so memang ngam-ngam lah, tak terganggu langsung flow exhaust dia. So kita nak pasang exhaust siap, pasang cover dia. Kejap lagi aku nak kongsikan sikit dengan korang cara pemasangan radiator yang sebenar. Okay, sebab setengah orang aku tengok dia pakai radiator apa pun ada je yang crack ataupun rosak. So aku akan kongsikan dengan korang cara pasang radiator yang sebenar, yang senang dan susah nak bocor lah radiator tu, dia lebih tahan lagi. Okay, jom. Okay, ni radiator yang kita akan pakai. So Tobaki punya radiator kebanyakan yang datang dekat dia memang besar-besar. Okay, so semua yang datang memang besar-besar. So korang boleh nampak kan, dia sangkut dekat kipas dia tu teruk sangat.
So banyak. Okay. Sebab kipas dah over besar, memang tak ada benda yang PNP lah. Bila kita dah modi ni, memang kita kena modi saja. So kipas ni korang boleh buka dan ubah kedudukan dia. Biasa aku akan terbalikkan dulu. Dan aku pakai satu je kat atas supaya dia boleh gerak. Maksudnya dia masih lagi kat sini, cuma sama ada nak kena pindah ke, aku rasa dia memang tak akan mungkin pindah ke sini. Sebab aku buat macam ni, kata balik. Aku nak potong bahagian tulang yang sini supaya dia dapat duduk. Maksudnya nanti kita kena buat bracket daripada sini ke sini. Dia akan duduk macam ni lah sikit. Maknanya kipasnya akan duduk ke sebelah kiri. Dia kiri atau kanan ikut pada korang punya keadaan lah. Okay, so kita masukkan macam ni. So macam ni kan. Kita tarik kipas dia ke kiri. Maknanya sini lah. Bila pakai radiator besar, maggot memang wajib potong. Tapi kali ni aku cuba dulu. Kalau ngam, tak payahlah nak potong. Korang boleh tengok kat sini, ngam-ngam. So kalau kata tak nak potong pun boleh. Kalau aku memang aku potong je supaya dia clear. Maksudnya dapat lebih rapat lagi ke dalam. Daripada sini panjang sampai ke sini. So cari je plate apa-apa, tarik ke sini dan ikat. So settle. Biasanya datang mungkin akan menyengat ke sana sikit kan. So korang tak boleh bagi radiator ni dalam keadaan yang tension. Maksud aku, bila dia stress, maksud aku stress, korang buat satu paksaan untuk rapat juga. Menggunakan hose, mungkin tapak atas ni akan patah atau yang sebelah sana akan patah. So kita bagi dia betul-betul tak stres. Kita tengok keadaan dia yang paling cantik kat mana. Dan hose tu pun main peranan. Cari hose yang bengkok dia tu cantik supaya radiator tak stres. So tak ada isu bracket patah. So motornya aku dah ready kan untuk pergi ke dyno saja. Okay. So sekarang exhaust dia ni aku just runkan je dulu dengan exhaust 3538. Kejap lagi sampai je exhaust 38 tu aku terus pasang dan terus pacak pergi dyno lah. Okay, untuk exhaust kita pakai exhaust Relio. Kat depan tu bakalnya nanti 3838. Okay, so kat sini sprocket yang aku set up untuk motor dia, sebab dia pakai hub ataupun rim dia ni, dia pakai hub sprocket belakang tu Y15. Jadi Y15 paling kecil paling kecil yang aku boleh dapat 36. Jadi nak counterkan dia punya ratio, aku kira depan ni kena pakai 17 baru dapat macam apa yang aku nak. Dan kalau kata masih lagi mengerang, mungkin aku boleh sambung rantai supaya boleh tarik belakang lagi lah. Supaya dia dapat apa yang aku nak tu dapat lah. Okay. So sekarang ni keadaan motor ni macam ni lah. Hose yang aku maksudkan cakap dengan korang tadi tu, korang boleh tengok dia yang ni duduk kat sini sebab dia dah kembang kan, dia dah lebih besar. Jadi water pump ni dia macam ni. So aku cari yang bentuk selekok S, kita masukkan sana, masukkan sini. Jadi dia tak terlalu tension ataupun kemek lah, nampak. Lepas tu dekat bahagian bracket bawah ni dia ada free play dengan head, nampak tak? Aku tak paksa dia untuk rapat. Sebab dia memang nak duduk macam tu. Sebab bila hose ni kita paksa untuk tarik ke dalam, memang akan ada masalah tapak atas ni patah ataupun radiator tu akan bocor dekat bahagian bawah. Sebab radiator dia duduk dalam keadaan dia tension, tertarik saja. Dia akan jadi macam tu lah. Okay. So yang lain semua aku rasa memang dah tak ada masalah apa-apa. Motor ni pun dapat running dengan baik. Dan ECU ni ECU sementara untuk hidupkan. Tapi aku boleh buktikan dekat korang yang motor ni boleh start. Dan idle dia tu agak lekat lah. Cuma masalah TPS, skru TPS aku tak dapat nak naikkan lagi supaya idle dia lebih tinggi. Jadinya aku dah kena gantung juga throttle sikit. Tapi motor senang hidup walaupun pakai ECU ni. Umar M9 ni memang diciptakan PNP. Lagi-lagi untuk motor standard, dia akan selaraskan korang punya AFR supaya dapat hidup dengan clear lah. Tak ada terlalu teruk sangat sampai bobok terlalu teruk, tak ada lah. So kita dah ready kan motor ni untuk dyno. Kejap lagi tunggu ECU dah ada dah. ECU aku pakai NLK. Lepas tu exhaust sampai je kita terus ni lah. Kita dengar sikit bunyi dia macam mana. Dia agak bising sebab minyak agak lebih sikit lah belah bawah tu. Okay, jadi aku harap korang stay tune je sebab kejap lagi kita akan pergi ke dyno, okay?
Okay, jadi motor ni tadi dah siap dyno dah. So kat sini aku nak kongsikan dengan korang isu NLK ni aku dah masukkan. So sebelum ni aku just cuba je cucuk Umar Racing M9 tu. Okay, so isu dah settle. Tukar, lepas tu kat sebelah sini pun manifold pun aku dah tukar. So manifold yang digunakan sekarang 38 disebabkan dah jack terlalu tinggi, tak adalah tebal sangat, tak tinggi sangat pun. Tapi tak sampai, so aku terpaksa pakai adapter. Exhaust adapter ni aku terpaksa pakai. Jadi pakailah sensor yang asal dia tu. So kedudukan exhaust dia pun okey, tak terlalu jongkit sangat, tak terlalu tinggi sangat. Jadi ni Redleo betul-betul original, okey. Okey. So kat sini sprocket masih lagi sprocket yang sama. Sprocket yang sama. Dan aku lupa nak kongsi dengan korang hari tu pasal ni. Korang boleh tengok daripada angle atas, nampak tak pipe dia? Kalau kau nak temperature yang cantik waktu tengah dyno tu, pastikan memang cun-cun macam ni lah. Macam aku ceritakan sebelum ni, dia tak stress nampak. Dia ngam-ngam je. So hose dia ni tak ada yang terklepet ataupun terkepit dan kecil, menyebabkan temperature boleh jadi tinggi ke apa kan. Okay, so motor ni dah dyno dah tadi. Dia punya horsepower yang keluar dapat 41.2. Tapi dia pegang je lah dekat 40 horsepower ke atas. Kira daran banyak kali pun sama juga. Memang power dia sampai setakat tu. Mungkin disebabkan CR agak rendah. Aku counter CR motor ni agak rendah lah. Lebih kurang bawah daripada 12 ataupun 12 tepat macam tu. Dengan cam ESR 3. Kalau kata nak counter cari power lagi, boleh je kalau aku nak naikkan dia punya CR dan cari cam ESR 4. Ikut pada spek, motor ni dah sepatutnya pakai ESR 4. Tapi sebab dia kata dia nak bawa daily, jadi aku yang counterkan CR rendah supaya belah bawah tu sedap dibawa dan ringan lah. Contohnya memang mudah dihidupkan. Kira senang di tune. Motor pun clear dekat atas bawah. Macam kau dengar tadi, bila aku rem motor ni dia clear je sebab belah bawah dia memang sangat-sangat ringan. So sprocket ni aku rasa aku kena bagi owner rasa sendiri. Maksudnya dengam dengan badan dia atau tak, dia kena try bawa lah. Tapi gear dan setiap gear yang dimasuk memang tak ada drop. Sebab kita dah counter sprocket belakang yang besar. So depan pun kita pakai besar jugalah. Last belakang ni paling kecil boleh dapat 36. So depan terpaksa 17. Kalau dia pakai 16 pula, kemungkinan sprocket belakang dia mungkin akan guna dalam 33 ataupun 31 lah. Paling kecil pun mesti 30. Tak boleh lebih daripada tu. Sebab ratio gear dia ni aku rasa agak rapat waktu kita dalam gear 4, 5, 6 tu dia rapat. Rapat tu ringan lah kiranya. Sebab motor ada speed pergi, okay. So tadi aku ada pergi buat percubaan dalam 300 lebih. Tak sampai 400 meter lah. 300 meter ada lah. 300 meter ataupun lebih macam tu, dapat dalam 151. So korang boleh tengok video ni. Ini adalah percubaan dalam 300 ataupun tak sampai 400 meter lah, 300 lebih lah. So dapat GPS dia dalam 151 lebih kurang macam tu lah. So pada aku okey lah sebab respon bawah dia kuat. Cuma dekat atas dia agak kurang sikit. Target aku 45 HP, tapi kita dapat dalam 41.2 tu okey lah, sedar-sedar rasa. Sebab motor ni memang kita tak ada nak cari power yang betul-betul power untuk berlumba Sebab motor ni kita hanya untuk daily. Motor ni memang dia akan jalan daily dengan exhaust yang macam ni. Lagipun sebab tempat kerja dia tak terlalu jauh, jadi tak adalah kes-kes roadblock ke apa. Clear lah, okay. So aku rasa cukup sampai sini untuk video kali ni. Terima kasih pada korang yang tonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Goodbye.